الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرني الله إياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita masih lagi beri kesihatan untuk sambung kembali apa yang kita pelajari dalam kitab Bulughul Maram, yang mana hadis kita pada minggu lepas kita berhenti pada hadis daripada Abu Bakrah, kan? Bukan Abu Bakrah. Hadis yang penting yang berkaitan dengan saf. Ada orang ni dalam riwayat Ibn Hibban, dia solat di belakang saf, kemudian berseorangan, kemudian Nabi Muhammad SAW mengarahkan dia supaya kemudian Nabi Muhammad SAW mengarahkan dia supaya mengulangkan kembali sembahyang dia, dan kita berhenti pada hadis tersebut. Kemudian sebagai muqaddimah, kita ada sedikit sambungan. Muqaddimah dia adalah sambungan terus pada perincian hadis yang telah kita janjikan. Sebelum kita pergi pada hadis yang baru, pastikan kita ambil semua dulu. Okay, jadi perinciannya seperti mana yang telah kita janjikan, kita nak bincang tentang Facebook tak apa ya tulis hari tentang, kita janji akan bincang pada hari ini. Kita kata suruhan Nabi dalam menyuruh lelaki tersebut mengulangi sembahyangnya, adakah ia berkaitan dengan kesalahan sengaja menyendiri dalam saf baru ataupun kerana perkara lain? Tidak dinafikan. Ada ulama yang mengatakan suruhan Nabi Muhammad SAW agar dia mengulangi sembahyangnya itu tidak berkaitan dengan saf sebenarnya. Disebabkan hadis ni, kita tengok secara umumnya, hadis ini hanya menyebut seseorang tu masuk dan solat seorang diri, kemudian selesai sembahyang Nabi suruh dia ulangi. Dia hanya sebut secara umum yang lelaki ini datang dan solat seorang diri di belakang saf, tanpa memberi kepada kita satu gambaran ataupun indikator terlebih dahulu, adakah saf yang berada di hadapan dia itu telah penuh ataupun ada lagi ruang untuk dia masuk, kemudian dia menyendiri di saf yang baru. Jadi dalam hadis ni tidak menyebut kerana ia dipanggil dalam ilmu hadis ni, benda ni dipanggil qadiyatul a'yin ataupun a'yan, benda yang nampak di mata baru, cuma tidak ditulis lah dalam hadis tersebut, tidak diriwayatkan dalam hadis tersebut. Tapi mereka nampak, mereka yang ada kat situ, mereka nampak, mereka tahu sama ada saf itu dah penuh ataupun tidak, kan? Mereka tahu saf dah penuh ataupun tidak. Jadi di sini kita kena tahu dulu. Kalau nak jatuhkan hukum, kita kena tahu dulu. Nak umumkan, maknanya nak umumkan hukum itu kepada semua, kita kena tahulah dulu sama ada yang orang ni bersendiri dalam keadaan saf tu masih lagi ada tempat untuk dia masuk, ataupun dia memang bersendiri dan saf pun telah penuh. Kalau saf telah penuh, maka betul lah sesiapa sahaja yang memulakan saf baru seorang diri, maka batal solat dia dan dia kena ulang kembali. Itu kalau kita tahu yang saf di hadapan dia itu telah penuh dalam keadaan dia buka saf baru dan berseorangan, kan? Jadi selagi mana kita tak tahu, selagi itulah kita tak boleh buat hukum yang mana secara mutlaknya, jika kamu solat seorang diri di belakang saf, maka batal solat kamu. Kita tak boleh buat hukum macam tu selagi mana kita tak tahu adakah hadis ini memberitahu kita sembahyang itu tidak sah sekalipun saf di hadapan telah penuh. Harapnya telah faham tu. Okay? Jadi selagi mana perkara tidak jelas, kita tak boleh buat hukum. Dia panggil dalam kaedah dia, selagi mana wujud kemungkinan, maka tidak boleh, hukum tidak akan kekal. Hukum tidak boleh dikeluarkan kerana ada kemungkinan saf di hadapan tu dah penuh, ada kemungkinan
saf di hadapan masih belum penuh. Jadi tidak boleh nak hukumkan secara mutlak. Okay, dalam hal ini memerlukan perincian. Jadi setengah ulama yang kata batal terus tu, pandangan mereka tu susah untuk diterima lah. Pandangan mereka susah untuk diterima kerana ada kemungkinan yang saf mereka dah penuh, kemudian dia masih lagi tak penuh, kemudian dia buat seorang diri juga. Kerana itulah Nabi suruh dia mengulangkan kembali, ada kemungkinan yang tu. Okey, itu telah jelas satu. Apalagi kita janji pada minggu lepas untuk syarah. Kalau ada soalan boleh terus tanya. Kalau ada yang tak jelas, harap jelas kan penjelasan tu. Kalau ada tak jelas tentang penjelasan tu, kita tanya terus. Lepas tu kita janji satu lagi dalam post tu kita tulis akan dibincangkan juga tentang jika sembahyang seorang di belakang saf kerana saf hadapan telah penuh, adakah ia termasuk dalam hadis ini? Adakah ia termasuk dalam hadis ini? Kalau saf di hadapan itu telah penuh, kemudian kita datang, kita solat seorang diri kat belakang. Adakah termasuk? Kalau termasuk, maknanya batal lah solat saya. Agak-agak termasuk ke tak tu? Agak-agak termasuk ke tak? Yang ni perlu kita perincikan. Agak-agak jawapan akak-akak dan abang-abang termasuk ke tak? Ini perlu perincikan. Okey. Nanti akan terjawab, kita akan syarah dan akan terjawab. Dan last kali kita cakap dalam post minggu lepas, apakah hukum sebenar memenuh dan merapatkan saf? Bila terjawab soalan ni, maka terjawablah persoalan yang pertama tadi. Jadi apakah hukum sebenar memenuh dan merapatkan saf? Adakah kalau ia wajib, ia boleh tergugur? Okey. Jadi nak tanya dulu sebelum kita bincangkan jawapan dia. Nak tanya dulu. Apakah hukum sebenar memenuhkan saf? Memenuhkan saf. Lebih lagi pada musim ni, musim corona ni kan. Orang semua dah bercakap tentang wajib penuhkan saf dah, tak boleh lah penjarakan sosial dan sebagainya kan, agenda Yahudi dan sebagainya. Macam mana tu? Jadi cuba boleh tak bagi jawapan, panggil jawapan permulaan. Apakah hukum yang kita tahu dah sebelum ni, yang kita pernah tahu ilmu setakat ilmu kita sebelum ni, apakah hukum memenuhkan saf? Tengok participation. Sunat okey. Cikgu kata sunat. Okey, ada lagi tak participation yang lain? Biasa orang lelaki lah yang patutnya musyarakah ni ataupun participate ni. Sebab yang perempuan memang dia tak melakukan solat jemaah di masjid pun. Lelaki, tapi tak ada participation pada lelaki, tak apalah. Cik Nos kata wajib. Okey, bagus, betul kata. Alhamdulillah, jawapannya adalah wajib. Kan jelas daripada hadis tu, tak perlu fikir jauh. Kan, hadis kita baca tu bukankah Nabi suruh dia? Nabi suruh dia apa? Nabi suruh dia ulangi sembahyang. Kalau dah suruh mengulangi sembahyang, memberi makna sembahyang tu batal. Kerana apa? Kerana tidak merapatkan saf. Kerana tidak merapatkan saf. Yang mana kita boleh cakap juga pada waktu ni, yang pandangan ulama yang mengatakan hadis ini suruhan Nabi supaya mengulangi sembahyang tidak berkaitan dengan saf, tidak berkaitan dengan kerana dia tidak merapatkan saf adalah tidak betul. Kenapa? Kerana hadis tersebut ada menyebut perkataan fa. Fa ni dalam bahasa Arab dipanggil fa sababiyah. Sebab Nabi nyatakan dulu tentang sesuatu, kemudian Nabi suruh dia ulang. Nabi nyatakan yang dia tidak, sahabat nyatakan dalam hadis tu yang ada seorang lelaki ni tidak tidak masuk dalam saf dan solat seorang diri. Kemudian dia guna perkataan fa, dia kata Nabi fa amarahu, kan, dia kata fa amarahu. Maka Nabi mengarahkannya untuk mengulangi sembahyangnya. Jadi memang confirm kalau orang yang tahu bahasa Arab, dia akan faham hadis ini, bahawasanya hadis ini berkaitan dengan tidak merapatkan saf dan Nabi suruh dia ulang, maka kita tahu dah hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Jadi berdasarkan hukum tu tadi, kita boleh jawab persoalan yang kedua bila kita dah tahu dah hukum dia wajib. Jadi orang yang solat di belakang saf, walaupun inilah yang kaedah yang ulama guna, walaupun saf itu tidak ataupun telah penuh, tapi dia solat di belakang saf seorang diri, tetaplah hukumnya sembahyang dia batal. Ini pendapat jumhur ulama, mengatakan dia
batal. Sebab dia tengok secara umum yang mana hukum merapatkan saf adalah wajib. Jika kamu solat seorang di belakang, tiada saf bagi kamu, maka solat kamu itu batal, kena ulang kembali. Tapi adakah betul pemahaman sebegitu? Adakah betul? Kalau macam tu, ya banyak, ya kadang-kadang kita datang memang dah penuh saf kat depan. Kita takkanlah macam mana nak masuk saf dah penuh. Saf dah penuh. Nak buat saf yang baru kat belakang, kita seorang yang ada. Batal kat sembahyang. Tapi kalau kita tak sembahyang, batal lah. Kan? Tapi dalam masa yang sama, Nabi datang bila Nabi suruh kita berimam, kita akan jumpa hadis seterusnya. Nabi suruh kita masuk bersama imam sekadar mana kita mampu. Kita sampai waktu imam tu tengah rukuk ke, kita rukuk bersama dia. Imam tengah tahiyat, kita tahiyat bersama dia. Tanpa Nabi suruh cek dulu saf kamu ada 2 orang ke berapa orang. Kan? Yang Nabi suruh fokus, wa ma adraktum, Nabi kata. Wa ma adraktum fasallu. Apa saja yang kamu dapat dengan imam tu bersama imam, maka sembahyanglah. Nabi suruh fasallu, sembahyanglah. Nabi suruh masuk terus dalam sembahyang. Tanpa Nabi jelaskan, pastikan dulu at least ada 2 orang. Kita kena faham kat sini. Jadi kita fahamlah kat situ. Kalau kita kata sembahyang kita akan batal kalau kita solat seorang, maka bercanggah dengan hadis-hadis yang lain. Jadi kita tahu dah kefahaman kita, jika kita mutlakkan dia secara mutlaknya batal kalau kita solat seorang, tak betul. Jadi kita kena perincikan. Itulah ada ulama yang perincikan walaupun dia tidak dia bukanlah pandangan yang jumhur ulama. Tapi kita kena ingat tak semestinya pandangan yang rajih itu pandangan jumhur. Yang kita perlu ikut adalah pandangan yang rajih, yang kena dengan hadis, yang kena dengan makna dan kena dengan bahasa Arabnya. Jadi pandangan yang rajihnya ialah tidak batal sembahyang orang yang sembahyang di belakang saf seorang diri sekiranya saf di hadapannya telah penuh. Kenapa? Kita akan jawab kenapa. Kerana dia tidak mempunyai kekuatan ataupun kemungkinan untuk dia masuk ke saf yang depan. Maknanya dia punyai keuzuran dan bukan melakukannya secara sengaja. Apa sahaja yang kita lakukan dan kita mempunyai keuzuran yang diiktiraf oleh syarak, diiktiraf oleh agama, maka kita tidak berdosa dan apa yang kita lakukan adalah sah. Okey, sebenarnya perkara ini telah berlaku. Kita bukan ulama ni, walaupun dia seorang, dia minoriti kan, bukan jumhur, tetapi pandangannya sangat rajih, sangat masuk akal dan telah berlaku pun kalau kita perincikan pada zaman Nabi sendiri. Cuba kita tengok sehingga kita boleh keluarkan kaedah. Cuba kita tengok hadis yang kita cakap tentang Anas bin Malik. Ingat tak hadis tentang Anas bin Malik? Dia pergi bersama Nabi Muhammad SAW ke rumah Ummu Sulaim. Betul tak? Siapa ingat? Dia pergi ke rumah Ummu Sulaim dan dia sembahyang 3 orang bersama seorang anak yatim, kata dia. Kan? Anas bin Malik cerita balik. Mereka pun, Anas bin Malik kata, dia ni solat bersama yatim tu di belakang Nabi. Dan wa Ummu Sulaim khalfana. Dia kata, dan Ummu Sulaim di belakang kami. Ummu Sulaim tu, dia solat seorang ke berapa orang kat belakang? Yang kita fikir balik, perincikan balik. Kan? Ummu Sulaim, dia kata, Ummu Sulaim di belakang kami. Nampak ke? Berapa orang kat soft belakang ni? Seorang. Jadi adakah Nabi kata pada Ummu Sulaim supaya ulangi sembahyang dia? Tak. Tahu tak kenapa? Sebab Ummu Sulaim ada keuzuran. Yang kita cakap tadi, keuzuran yang diterima. Apakah keuzuran dia? Siapa boleh kita bagi tahu apakah keuzuran dia? Kelah kita ni berfikir sikit. Kan? Banyak kelah agama tak berfikir dia. Ikut guru cakap. Tak boleh macam tu. Jadi, kita kena fikir sikit. Macam kenapa? Siapa yang boleh participate? Ada tak participation? Kenapa kita cakap Ummu Sulaim ada keuzuran? Kita dah belajar juga hadis sebelum tu. Yang mana sebab dia tak boleh join saf depan sebab lagi Masya Allah, betul, exactly orang putih panggil exactly precisely orang putih panggil ni. Masya Allah, tahniah pada Cik Ali dan Cik Yunus. Maknanya boleh faham dah tu. Alhamdulillah, itu tanda apa yang kita ajar dah difahami dan diingati. Alhamdulillah. Belajar agama ni bukan hafal Tok Guru cakap. Walaupun Tok Guru cakap salah mungkin kita hafal kan? Tak betul.
Kita kena guna akal. Allah bagi akal buat kita. Kalau Tok Guru kita yang kita sayangi, kita hormati, kalau dia salah, tu tak salah lah. Yang ikut. Tak ada siapa yang maksum atas dunia ni kecuali Nabi Muhammad SAW daripada Anbiya lah. Orang yang tak ada salah adalah hanya Nabi. Hanya Nabi kita boleh taat. Kalau disuruh buat apa pun kita taat. Tapi kalau orang lain, walaupun kita hormati dia, setinggi-tinggi yang kita letak dia, kita tak boleh taat membuta tuli. Jadi, kerana Ummu Sulaim memang tak boleh join, walaupun soft depan tu ada lagi tempat dia boleh pergi. Dia duduk kat sebelah anak dia kan. Tetapi, dia tak boleh kerana itu soft orang lelaki. Dalam Islam tidak mencampurkan lelaki dan perempuan walaupun dalam ibadat. Walaupun dalam ibadat, percampuran antara lelaki dan perempuan adalah perkara yang dilarang. Bayangkanlah perkara-perkara lain ni banyak kali. Ikut ada sebut kan. Bayangkanlah perkara lain. Benda penting apakah lagi daripada sembahyang ni. Itu pun tak dibenarkan pencampuran antara lelaki dan perempuan. Jadi kita tak ada panggil keuzuran untuk kita campurkan lelaki dan perempuan walaupun sepenting mana sekali perkara tersebut. Jadi kerana ada keuzuran dia tidak boleh duduk bersama lelaki dalam saf lelaki, maka dia dia buat saf baru. Dia telah berlaku kepada zaman Nabi. Dia buat saf baru. Dan ada keuzuran ke tak? Ada keuzuran. Keuzuran ini adakah ia keuzuran yang syar'i ke hissi dia panggil. Hissi ni benda yang fizikal. Kan? Hissi fizikal. Syar'i kadar agama lah, kadar agama. Jadi kat sini kau nak tanya sekali lagi. Adakah keuzuran ini keuzuran fizikal ataupun keuzuran agama, pensyariatan? Mana satu? Keuzuran syariat ke? Orang panggil keuzuran syar'i. Mudah, uzur syar'i kan. Keuzuran syar'i ke ataupun keuzuran ni dalam bahasa Inggeris dia excuse. Kat sini syar'i ke hissi? Hissi fizikal. Syar'i lah agama, syariatan. Okey. Cik Ali sekali lagi jawab. Cik Ali ke Cik Yunus jawab. Yang lain mana yang lain? Tak masih sipit ni. Semua boleh tengok kan? Tu. Chat, ruangan chat. Okey. To everyone. Okay. Semua boleh tengok lah maknanya. Participation daripada orang lain tak ada. Okey lah, tak apalah. Cik Ali dan Cik Yunus cakap syar'i, maknanya betul. Bagus. Bukan. Sebab bukan fizikal. Kenapa kita cakap bukan fizikal? Kan ada, boleh pergi pun. Boleh sambung pun soft tu. Maknanya secara fizikalnya benda tu boleh dilakukan. Benda tu possible secara fizikal. Tak ada keuzuran. Dia boleh pergi. Boleh duduk 3 orang kat situ. Maknanya bukan keuzuran hissi, bukan keuzuran fizikal. Tetapi ia keuzuran syar'i, iaitu agama melarang perempuan bercampur dalam satu soft dengan lelaki. Jelas kan. Jadi keuzuran syar'i pun Nabi layan. Nabi terima. Kan? Padahal pada waktu yang sama tiada keuzuran dari sudut fizikal. Itu pun Nabi terima. Nabi tak kata kepada Ummu Sulaim, sembahyang kamu salah tadi sebab solat seorang diri, maka ulangi sembahyang kamu. Tak ada. Maknanya Nabi terima. Syariat Islam menerima keuzuran syar'i, apatah lagi keuzuran yang hissi, keuzuran yang fizikal. Sebab memang kalau keuzuran fizikal lebih besar daripada keuzuran syar'i, kerana memang tak boleh nak buat, tak mungkin. Soft dah penuh, kita nak masuk dalam soft tu, mungkin ke tak mungkin? Kau boleh jawab, mungkin ke tak mungkin nak masuk dalam soft dah penuh, kita nak masuk lagi? Tak mungkin. Bahkan kalau nak masuk juga akan menyebabkan mudarat, dan agama Islam tidak melarang orang Islam daripada melakukan kemudaratan, mengganggu orang, melakukan kemudaratan, dan juga lagi dalam solat mengganggu kekhusyukan solat. Dan Nabi bagi lagi keuzuran ataupun bagi peluang, bagi keringanan untuk seseorang itu bergerak semata-mata untuk menjaga kekhusyukan dia di dalam solat. Kalau ada benda di hadapan dia, benda yang mengganggu tumpuan dia dalam solat, khusyuk kan, dia boleh ubah dulu, dia boleh bergerak untuk ubah dulu. Kalau gatal tu sangat mengganggu dia dalam solat, dia boleh garu dulu. Itu keringanan yang Nabi beri semata-mata untuk menjaga kekhusyukan dalam solat. Mana boleh kita duk pergi masuk kacau kekhusyukan orang lain, semata-mata nak masukkan diri kita kerana kononnya mengikut ajaran Nabi supaya solat dalam soft. Jadi itu adalah satu keuzuran. Sebenarnya keuzuran itu adalah keuzuran yang ni mana? Syar'i ke hissi? Kalau kita solat di belakang dan
dalam keadaan soft di hadapan itu dah penuh. Hissi ke syar'i? Bagus, Masya Allah. Cik Ali lagi ni. Jawab hissi. Secara fizikalnya kita tak boleh. Jadi, disebabkan itulah ulama berkata, hadis ini hanya menyebut, sekiranya hadis ni, hadis ini hanya valid kepada, sekiranya hadis sahih lah, hanya valid kepada orang yang orang yang solat di belakang saf dalam keadaan masih ada kekosongan pada saf hadapan. Okey. Jelas kan? Harapnya alhamdulillah sudah jelas. Jadi apa kaitannya dengan keadaan kita ni, COVID sekarang ni? Yang mana ada penjarakan juga dalam masjid. Boleh ke tak boleh tu? Sedangkan kita kata, kita tengok, saf kat depan tu, secara hissinya, tidak uzur. Kalau ikutkan secara hissi, secara umumnya, secara fizikalnya tidak ada keuzuran di situ. Kerana boleh je nak penuhkan. Kan? Siapa yang boleh jawab? Kenapa kita sebenarnya ada keuzuran untuk jarak di sini? Sama dengan Ummu Sulaim, dalam Nabi-Nabi dah terima dah benda tu. Nabi dah terima. Selagi mana ada keuzuran yang diterima oleh syarak, maka boleh kita lakukannya. Jadi, apa pandangan akak-akak dan abang-abang semua dalam kes penjarakan sosial yang berlaku di masjid ni dalam saf, adakah kita ada keuzuran yang diterima? Dia tanya sikit. Ada ke tak ada? Mudah je soalan dia. Dia kena faham. Ada ke tak ada? Ada uzur hissi sebab COVID. Sebab fizikal tak boleh dapat. Betul. Yang mudah tu, bila dah faham, syariat Islam ni, Masya Allah. Bila kita dah faham, mudah. Dia, agama ni selari dengan kehidupan kita. Dia masuk selari dengan kehidupan kita. Kita perlukan apa? Agama Islam ni dia selari. Tidak akan bercanggah. Kita perlukan kesihatan. Kita perlu jauh daripada penyakit dan sebagainya. Jauhkan diri daripada kemudaratan tu adalah asas agama Islam. Kenapa Allah turunkan agama Islam? Kerana nak menjauhkan manusia daripada mudarat. Mudarat pada harta, mudarat pada nyawa, mudarat pada keturunan. Semuanya untuk menjauhkan diri daripada kemudaratan. Kita kena faham kat situ. Kan? Agama Islam tidak akan mengajar benda yang boleh menyebabkan kemudaratan daripada kita, pada harta benda kita, kepada nasab keturunan kita, kepada agama kita. Tidak. Kita tak faham lah kalau kita duk pertahankan juga benda yang nampak jelas-jelas memudaratkan. Kan? Jadi, jika ada kemudaratan, keuzuran itu lebih-lebih lagi lah diterima. Kerana keuzuran syar'i pun diterima, keuzuran yang hissi lebih-lebih lagi lah diterima. Ini adalah dalil qiyas yang ulama gunakan. Sebab tu kita jangan mudah-mudah. Kita baru belajar sikit hadis ke apa kan, terus ni hadis Nabi suruh rapatkan saf. Jangan mudah-mudah. Kita tengok pada konteks dia pula pada zaman tu kan. Pada zaman kita konteks dia macam mana. Hadis Nabi Muhammad SAW punya makna yang luas, dan dia selari dengan konteks keadaan sesuatu masa tu. Okey, harapnya telah jelas perbincangan kita. Jadi boleh faham kan? Ada masalah ke tak tu tentang penjarakan tu? Boleh tak guna hadis tadi tu untuk kita kata solat kita tak sah? Tak boleh lah. Ada keuzuran. Ada keuzuran yang terima oleh syarat menerima. Keuzuran syar'i pun syarat menerima. Apatah lagi syarat keuzuran yang hissi, yang mana memang mustahil kita boleh buat, ataupun kalau kita buat memudaratkan orang lain. Okey. Alhamdulillah telah menjawab ketiga-tiga persoalan yang telah diletakkan di Facebook minggu lepas tu. Jadi sekarang ni kita mula sharekan skrin untuk pembelajaran kita dengan hadis yang baru. InsyaAllah kalau ada soalan boleh ajukan ke ruangan chat. Kalau ada soalan lah kita tengok. Kalau nak participate melalui suara pun boleh. Buka mikrofon dan bercakap. Kita akan buka kita punya share skrin dulu. Ada lagi dalam 15 minit. Okey, Bulughul Maram. Tak faham ada kalau tak ada, kalau ada yang masih lagi kurang jelas, boleh beritahu. Tak faham? Nak pergi hari baru dah. Ada satu lagi benda rasanya. Sebelum kita pergi hari baru, ada satu lagi benda.
Okay, tengok hadis lah dulu tak apa. Itu dulu. Okay, harap boleh nampak. Boleh nampak share screen Kita sampai pada hadis 409. La salata. Kita akan sambung daripada hadis Wabisah ni. Oh, bukan hadis Wabisah ni. Hadis Wabisah dan okey, ni yang ada versi Englishnya, hadis nombor 444. Versi Arabnya kita akan baca sekali lagi. Okey. Walahu an Taliq. Dan ada hadis ini daripada Taliq. Hadis ini lahu tu daripada siapa tadi yang meriwayatkan ni? Okey. Ibn Hibban, wasahah Ibn Hibban maknanya, dan walahu ni daripada Ibn Hibban. Daripada Ibn Hibban dan katanya daripada Taliq. Dia riwayatkan daripada Taliq. La salata li munfaridin khalfas saf. Ini adalah rentetan daripada hadis yang asas tadi, yang mana adalah lafaz yang lain daripada Ibn Hibban. Riwayat Ibn Hibban mengatakan la salata li munfaridin khalfas saf. La salata li munfaridin khalfas saf. Wa zadahu at-Tabrani fi haditsin Wabisah ala dakhalta ma'ahum aw istararta rajulan. Jadi kita nyatakan makna dia. Yang Ibn Hibban riwayatkan daripada Taliq katanya la salata li munfaridin khalfas saf. Tidak ada sembahyang yang sah. Okey. Tidak ada sembahyang, tidak ada sembahyang li munfaridin khalfas saf. Bagi orang yang bersendirian ataupun sembahyang bersendiri di belakang saf. Itu makna dia yang sebenar. Tidak ada sembahyang bagi orang yang bersendirian solat di belakang saf. Tapi apa makna tiada sembahyang? Dari segi bahasanya, tiada sembahyang memberi makna tiadalah, tak ada langsung sembahyang. Tapi logik dia tak ada langsung sembahyang, kan orang tu sembahyang. Kan? Jadi kalau tak logik, dia akan pergi kepada makna yang lain, iaitu tiada sembahyang yang sah. Dia akan pergi pada nak menafikan kesahihan sembahyang. Sebab tak boleh nak menafikan kewujudan sembahyang. Nak menafikan kewujudan sembahyang, kan tu ada dia solat. Tak boleh, tak mungkin. Jadi dia akan pergi kepada kemungkinan yang seterusnya, iaitu tiada sembahyang yang sah di belakang saf. Tiada sembahyang yang sah di belakang saf. Dan hadis ini hadis yang sahih. Tapi kita tengoklah macam kita jelaskan tadi, saf tu dah penuh ke? Saf tu tak penuh lagi. Kalau dah penuh, memang tiada yang sah, tetapi kewajipan tu tergugur kerana adanya kewajipan memenuhkan saf tu tergugur kerana adanya keuzuran hissi, iaitu tidak ada kemungkinan untuk dia masuk. Okey. Jadi maknanya kita boleh terima dah hadis ini tiada solat yang sah. Kalau contoh dalam hadis-hadis lain ke makna yang lain, ni cuma bagi maklumat je lah. Kalau ada dalam hadis yang lain ke apa ke, kita tengok nak cakap tiada solat yang sah pun tak mungkin. Maknanya dia sama macam tiada solat yang wujud. Kemudian kita pergi kepada makna tiada solat yang sah, juga tak kena dengan makna tu. Tak mungkin juga. Kita akan pergi pada satu lagi level seterusnya, iaitu tiada solat yang sempurna. Tiada solat yang sempurna. Tapi dalam hal ini kita perlu memberi makna dia tiada solat yang sah kerana ada kemungkinan benda tu boleh berlaku, kan? Kerana makna tiada solat yang sah tu diterima, masuk akal. Tiada solat yang sah di belakang saf. Okey. Harap faham dah tu. Dan hadis ni lafaznya adalah lafaz yang sahih. Tapi ada tambahan dalam hadis ni, wazad at-Tabrani fi hadis Wabisah, dan dalam periwayatan Tabrani ada tambahan dalam hadis ini. Yang belakang tu dia kata ala dakhalta ma'ahum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam hadis dia sebut okey, patut ikut cakap. Tapi diriwayatkan oleh Tabrani bahawasanya yang Tabrani riwayatkanlah ni. Dalam hadis Wabisah ada menyebut ala dakhalta ma'ahum. Ada menyebut yang Nabi cakap ala dakhalta ma'ahum. Tidakkah kamu, ala ni maknanya galakan untuk masuk. Tidakkah kamu masuk bersama mereka, kan? Alangkah baik kalau kamu masuk bersama mereka. Tapi dia suruhan dalam keadaan suruhan yang baik, suruhan yang dalam keadaan tidak keras, orang panggil.
galakan untuk masuk. Dalam keadaan galakan itu memberi makna suruh. Itu maksud dia. Itu perkataan ala. Dia suruhan tapi suruhan yang tak nampak macam suruh. Tapi sebenarnya suruh. Okey. Jadi ala dakhalta ma'ahum. Dalam bahasa Melayu ni apa? Dalam bahasa Melayu susah nak terjemahkan, tapi boleh faham lah makna tu kan. Ala dakhalta ma'ahum ni, tidakkah boleh kalau kamu masuk bersama mereka? Macam tu lah. Au iktararta rajulan, ataupun kamu tarik seorang lelaki supaya bersama kamu. Tetapi hadis ini, lafaz tambahan ni kan, lafaz tambahan ini adalah lafaz yang maudhu'. Itu sebab tu kita kena perincikan mana-mana hadis kita belajar. Lafaz ini lafaz hadis yang maudhu'. Tahu tak apa makna hadis maudhu'? Maudhu' ni hadis yang direka. Bukan daripada Nabi. Sebab tengok tak berani nak cakap tadi. Cuma kita cakap seperti mana diriwayatkan lah. Nabi tak cakap benda ni. Hadis ni telah dikenal pasti dan statusnya adalah maudhu'. Lafaz dia ni, lafaz yang ni bermula pada ala dakhalta ma'ahum ni, lafaz ini adalah tambahan yang mana telah didapati. Tambahan itu adalah maudhu' yang direka atas nama Nabi Muhammad SAW. Kerana dalam hadis ini ada seorang dalam lafaz ni, lafaz yang diriwayatkan oleh Tabrani ni, dia ada seorang lelaki yang nama dia, saya tak ingat nama dia, tapi perawi tu perawi yang matruk, perawi yang ditinggalkan. Hadis dia tidak diambil, tidak diiktiraf. Kenapa? Apa maksud rawi yang matruk ni? Ini belajar dalam ilmu hadis ni, kita belajarlah usul hadis ataupun mustalah hadis. Kalau nak belajar tinggi lagi tentang hadis kan, kalau nak berjaga tentang hadis perlu tahulah. Kebanyakan orang ya, kebanyakan ramai orang tak tahu ilmu hadis, tapi nak bercakap pandai bercakap ilmu hadis. Sahih, ini hadis maudhu', ini hadis apa semua kan. Tak boleh macam tu. Sepatutnya kita kena tahu dulu ilmu hadis, mustalah-mustalahnya. Yang jadi ustaz pun ramai, jadi masyhur dan tersohor, tetapi bila sebut saja tentang mustalah hadis, puncak kacir. Di sini matruk tu memberi makna ada seorang yang meriwayatkan hadis ni, riwayat Tabrani dalam sanad dia ada seseorang yang bernama sekian-sekian, lupa nama dia, tapi dia ni iktiraf sebagai matruk, iaitu tidak diambil hadisnya. Kenapa? Dalam istilah hadis, orang yang matruk ni kerana dia berbohong. Dia telah didapati berbohong. Tetapi pembohongan dia tu tidak didapati pada hadis dia. Cuma dia didapati selain, maknanya ketika dia tidak meriwayatkan hadis, dalam kehidupan seharian dia telah didapati berbohong. Jadi betapa perincinya ulama-ulama hadis dalam menimbang hadis kan. Menimbang hadis supaya nak pastikan ini betul-betul yang Nabi kita cakap, bukan daripada orang lain. Jadi apa sahaja yang wujud dalam periwayatan tersebut yang ada padanya kemungkinan orang tu ataupun perawi tu menipu, tidak akan diambil. Jadi lelaki tadi yang meriwayatkan hadis ni ada seorang daripada chain of narrators dia kan, rantaian perawi dia, ada seorang yang tidak diterima hadis dia kerana dia pernah bercakap menipu. Orang yang menipu ni hadis dia tidak pernah diterima, walaupun dia tidak menipu dalam hadis dia tidak boleh diterima kerana ada kemungkinan dalam hadis pun dia menipu. Kalau dia boleh menipu di luar hadis, bukankah ada kemungkinan dia juga boleh menipu di dalam hadis? Makanya ulama ahli hadis mereka tidak menerima hadis golongan ini. Dan hadis mereka itu akan ditinggalkan, tidak boleh pakai. Hadis yang tu tak boleh pakai. Dia telah didapati maudhu'. Hadis ini adalah hadis maudhu', yang hadis rekaan. Cuma di sini kita boleh ambil lah isyarat dia. Kita boleh ambil isyarat dia. Ala dakhalta ma'ahum, katanya ala dakhalta ma'ahum. Kita fikir. Dia menunjukkan kepada sesuatu yang penting. Ala dakhalta ma'ahum, tidakkah kamu masuk bersama mereka? Kenapa tak masuk bersama mereka? Itu maksudnya. Jadi ada tak siapa antara kita ni boleh tangkap makna? Boleh tangkap apa makna yang tersorot dalam ni? Okey, kita tunggu kat chat. Siapa yang boleh participate? Apa makna yang kita boleh ambil ni? Cantik ni. Dia kata, tidakkah kamu boleh masuk bersama mereka ataupun kamu tarik seorang daripada mereka? Kau kira sampai 3 lah, sebab takut tak ada masa. Siapa yang boleh participate ni? 1, 2, 3, tak ada orang participate. Okey lah. Ini menunjukkan satu isyarat bahawasanya ada ruang di hadapan saf tu. Sebab tu lah Nabi tanya, ala dakhalta ma'ahum, kenapa tak masuk bersama mereka? Maknanya ada ruang, tiba-tiba kamu solat di belakang. Kan, kena perincikan hadis yang ramai. Lepas tu, sebab itulah Nabi suruh dia
ulang. Ini menunjukkan satu isyarat, walaupun ni lafaz yang dhaif, tapi kita dah nampak satu isyarat yang mana ada ruang kat hadapan tu, tapi kamu buat kat belakang. Sebab itulah solat kamu kena diulang kembali kerana solat tadi tidak sah. Okey. Lepas tu satu lagi ni perbincangan yang kedua, kata dia awijtararta rajulan, dan ini diamalkanlah hadis ni. Sedihnya hadis ini diamalkan oleh ramai jumhur ulama, kerana mereka mengiktiraf hadis ini hadis yang sahih, sedangkan ia adalah telah dipendapati kerana mereka wujud. Empat mazhab ni mereka wujud sebelum zaman Bukhari dan Muslim. Sebelum zaman hadis-hadis dikumpul dan diklasifikasikan, diteliti dengan terperinci siapakah perawinya. Mereka sebelum zaman pengumpulan hadis. Kan? Waktu tahun 2004 tu Syafi'i meninggal, umur Imam Bukhari baru 10 tahun. 2004 pula, 204 Hijrah. Berapa 204 Hijrah. Imam Syafi'i itu meninggal. Kalau tak silap dah. Jadi waktu tu umur Bukhari baru 10 tahun. Jadi kita fahamlah Imam Syafi'i ni dan mazhab Imam Ahmad ni yang antara mazhab yang terakhir, yang paling lewat lah. Sebelum tu mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik tu. Kemudian Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian barulah selepas pada tu baru datang Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Okey. Kemudian dalam hadis ni awijtararta rajulan, walaupun hadis ni dhaif, kita bincangkanlah apa yang ulama cakap. Dan ulama cakap kalau tak nak sambung kan, tarik orang yang kat depan tu masuk ke belakang. Dan hadis ni pelik. Sebab itulah alhamdulillah dia telah didapati tidak sahih. Kerana bercanggah, tak masuk akal. Nabi suruh penuh kasah, tiba-tiba suruh tarik pula orang. Kemudian dia bercanggah dengan banyak benda yang dapat disenaraikan sekarang ni, lebih kurang 4 benda. Satu, dia memudaratkan orang lain tu. Orang lain yang kat depan tu datang duduk di tempat yang afdal, dia tarik ke tempat yang tidak afdal. Satu, mana boleh macam tu. Tak ada dalam agama Islam ni ada cara macam tu. Kemudian kita ganggu dia. Apabila kita ganggu dia, telah memudaratkan khusyukan dia. Dan dalam Islam telah mengajar kita supaya khusyuk, bukannya ganggu orang dan menyebabkan orang tidak khusyuk. Itu nombor 2. Nombor 3, kita akan menjadikan soft tadi ada lompang, ada gap kan. Dan Nabi suruh rapatkan soft ke gap kan soft. Semua soft kena bergerak. Kalau dia satu bergerak kan, itu tak betul. Tidak kena dengan prinsip Islam. Dan last sekali kaedah dia, kita tidak berhak untuk tarik orang ke untuk apa. Kita tidak berhak terhadap seseorang kecuali dengan persetujuan dia. Tarik pun tak boleh, panggil pun tak boleh kecuali dia setuju. Itu dalam Islam. Kita hanya berhak terhadap diri kita, tidak berhak kepada orang lain. Jadi alhamdulillah ulama dapati hadis ini tidak betul. Lafaz ni lah, bukan hadis tadi, bukan satu hadis ni, tapi lafaz ala adakhalta ma'ahum ni, ini tidak betul kerana kewujudan seorang perawi yang ditinggalkan hadisnya tidak boleh dipercayai. Okey, ada soalan ke? Kita ada 1 minit sahaja lagi. Alhamdulillah kita telah jelaskan semua. Kalau tak ada soalan, kita insya-Allah boleh berhenti dan tangguhkan syarahan seterusnya pada minggu hadapan. Harapnya telah jelas ke semuanya. Okey. Kita harapkan segala itu kita bincangkan dan kongsikan pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amalan yang soleh, dan juga menjadi hujah kepada kita, bukan kepada diri kita dengan cara kita mendengar dan mengikutinya, dan bukan dengan cara kita mendengar tetapi tetap juga tidak mahu mengikuti hidayahnya. Kita jumpa di minggu hadapan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.